Okey, baik. Dibesarkan. Okey, bila melibatkan pembentukan ion, sama ada ion positif mahupun ion negatif, okey, dia mesti bermula daripada atom. Okey, dia mesti bermula daripada atom, kemudian dia akan mengalami sama ada derma ataupun terima elektron. Okey, dalam pembentukan ion ini ataupun daripada ion nak jadi kepada atom semula pun dia mesti melibatkan pergerakan elektron sahaja. Hanya elektron sahaja yang boleh dikeluarkan ataupun ditambah masuk. Okey, dalam kes yang pertama yang cikgu bagi contoh ini adalah pendermaan elektron. Maksudnya elektron keluar daripada petala asal. Okey, kita pergerakan elektron dia mesti melibatkan petala paling luar. Okey, jadi bila tengok pada petala yang paling luar ini, okey, ada dua sahaja. Tu hari cikgu ada bagi tahu kalau dua ni ataupun mana-mana nombor, okey, bilangan yang kat luar ni bukan dua bagi duplet dan bukan oktet, bukan 8 bagi yang oktet. Okey, yang duplet hanya pada petala yang pertama sahaja. So kalau dia ada petala satu je, so penuh dia adalah 2. Tapi, sekejap saya admit je. Okey, tapi jika petala lain-lainnya dia mesti 8, 8, 8 yang cikgu sebut oktet itu. Itu baru dalam keadaan stabil. 8 baru stabil. So kalau ini kita tengok petala paling luar dia adalah 2. So 2 bermaksud tak stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua tak stabil. Okay, semua tak stabil. Kita ada 8 kan semua sekali. Petala yang, elektron yang boleh diisi dalam setiap petala ni. Petala kedua, petala ketiga. Sebab tu cikgu kira 1 sampai 7 tadi. So 8 stabil. So bila dapat 8 stabil lah. Kalau selain daripada 8, 1 sampai 7 itu semua tak stabil, dia mesti melalui proses sama ada derma ataupun terima. Tengok kepada elektron yang dia ada. Dalam atom magnesium ni, paling luar dia, petala paling luar dia ada 2 sahaja. Ada 2 elektron. Jadi 2 elektron confirm lah tak stabil. Jadi ada satu lagi sifir yang awak kena ingat. Nampak cikgu dah tulis kat atas tu pun. Dalam kelas hari tu pun cikgu tunjuk. Awak boleh zoom kan awak punya skrin tu. Saya ni susah pula nak zoom dekat Telegram ni. Okey, bila 1, 2 ataupun 3, bila elektron yang ada dekat petala luar. Okey, petala luar tu sama ada 1 ataupun 2 ataupun 3, kita kena derma. Kita kena keluarkan dia. Okey, sebab kita ada 2 kan. Kita nak cukupkan 8, okey, supaya dia mencapai susunan elektron oktet yang stabil, kita nak 8 kan. So sekarang baru ada 2. So kita kena tambah lagi 6 elektron baru dia stabil. Nak cari kat mana 6? Banyak 6 ni adalah satu nilai yang besar. Jadi lebih senang untuk magnesium ini bebaskan 2 daripada nak tambah lagi 6. Antara nak buang 2 dengan nak cari lagi 6, kerja dia lagi senang buang 2. So sebab itu dia akan menderma 2 elektron ini. Yang ada 2 dekat luar ni, semua dia keluarkan. Semua dia derma pada atom lain. Okay, pada siapa dia nak derma, itu belum sampai lagi. Nanti cikgu tunjukkan. Okay, cuma sekarang ni awak perlu tahu dia keluarkan saja. So tinggallah petala yang kedua ini sebagai petala yang paling luar. Sebab tu pada akhirnya kita akan lukis hanya 2 petala sahaja yang tinggal. Yang satu lagi tu dah tak ada lah sebab elektron dah tak ada. Jadi automatik mesti ada kurungan. Okay, mesti ada kurungan. Okay, kemudian awak buat macam ni yang kat bawah ni cikgu tunjuk. Okay, proton sama dengan elektron sama dengan 12. So yang ni bila proton dengan elektron dia sama, bermaksud beza dia kosong. Bila beza dia kosong, atom ini adalah neutral. Okay, atom ini adalah neutral. Yang menjadikan dia bercas apabila keadaan di sini berlaku. Okay, proton, ingat, proton dia tak akan pergi mana-mana. Okay, dia stay je dalam nukleus ni, dia tak akan pergi mana-mana, jadi nilai dia tetap.
So P sama dengan 12, di sini pun P sama dengan 12. Yang berbeza hanya elektron. Kalau tadi elektron kita ada 12, sekarang elektron awak kira ada 10 sahaja. Okay, ada 10 saja. So nampak tak, sini 12, sini 10. Dah ada beza di situ. Jadi beza itu awak tolak berapa nilai dia. 12 tolak 10 dapat 2. Okay, 2 ini kita nak tahu dia punya simbol sama ada positif ataupun negatif. 2 ini kita akan tulis ke atas ni tau. Okay, sama ada dia derma ataupun terima, kita akan tulis dekat sini. Tapi awak jangan pula tiba-tiba sebab dia derma, kita pun terus tulis 2 tolak. Bukan, tak boleh macam tu. Sebab tu cikgu suruh awak kira dekat sini. Okay, awak dapat 12 tolak 10 dapat 2 bezanya. Kemudian awak akan tengok antara proton dengan elektron ini. Okay, proton ini bercas positif, elektron bercas negatif. Kita dah tahu. Jadi tengok nombor mana yang dominan ataupun nombor mana yang besar. Okay, dalam kes ini cikgu laju-laju je tahu sebab ini ulang kaji je nak masuk tajuk baru hari ni, lepas ni. Okay, yang mana yang dominan adalah P. P ada 12, E elektron ada 10 saja. So proton yang menang. Okay, bila proton yang menang, ambil charge proton, letak pada nombor 2 tadi. So kita pun akan tulis kat sini 2 tambah 2 positif. So jadilah ion. Okay, jadilah ion magnesium. 2 tambah. Okay, kurungan mesti ada, charge mesti ada, baru dapat markah betul. Okay, sama juga dengan atom klorin ni. Okay, kalau tengok, ini laju-laju je lah 287. Awak kira ada 7 kan kat luar. So 7 kalau kita nak 8, kita cuma perlu tambah 1 je lagi. 7 tambah 1 dapat 8. Tapi kalau kita nak buat macam tadi, nak buang, okay, sebab tadi awak belajar buang kan. So yang ni pun nak cuba buang. 7 awak nak buang sangat banyak. Jadi yang senangnya awak terima je 1. Okay, terima je 1 elektron daripada atom lain. Lagi senang. Dia akan pilih yang mana senang untuk dia buat kerja. Sama ada dia nak derma ke, takkanlah dia nak tolak semua 7 ni keluar. Banyak kerja dia, penat ni. Jadi dia akan terimalah 1, tambah 1 dekat sini. Okay, so terima 1 elektron, so 7 tambah 1 dapatlah 8. Sebab tu kita terima 1 elektron. Yang ni 2, okay, 2 ni kita nak buang, so derma 2 elektron. Okay, yang ni 7, kita tak cukup 1 lagi, kita terima 1 elektron. So akhirnya kita akan dapat petala, bilangan petalanya kekal 3. Dan elektron pada petala yang terakhir dia jadi 8. Okay, jadi 8. Jadi akan berlaku perbezaan di sini sama macam tadi. Awak cari beza, tengok nombor mana yang besar. Yang ni 12, yang ni 12 pula, sorry saya tak nampak. Yang ni 17, proton dia 17, elektron dia 18. Jadi beza dia 1. Dan nombor yang besar antara elektron dengan proton adalah elektron sebab dia 18. Jadi kita akan ambil simbol elektron. Elektron dia adalah bercas negatif. Jadi kita ambil negatif lah. 1 negatif. Jadi 1 negatif kita akan tulis di sini. Tapi sebab 1 biasanya kita tak tulis nombor itu, kita tulis negatif sahaja. Okay, jadi dapatlah. Ni susunan elektron atom, susunan elektron ion. Kena bezakan, kena tulis. Yang ni kena tulis. Ni dapat markah 1, ni dapat markah 1. Okay, untuk pembentukan ion ni boleh dapat sehingga, saya tunjuk markah dia. Awak lukis ni semua betul, 1 markah. Awak lukis ion ni semua betul, 1 markah. Okay, sekejap. Okay, itu 1 markah, sini 1 markah. Awak tulis dekat bawah ni, dia punya susunan 287 dapat 1 markah. Awak tulis susunan ion dia, susunan elektron ion dia dapat 1 markah. Dah 4 dah. Okey. Kemudian 4 markah ini dah boleh jadi soalan esei. Dia tambah lagi 2. Adalah dia tambah apa-apa. Mungkin pada gambar ini dia bagi 2 markah, dia terpulang pada soalan. Macam-macam dia boleh buat. Okey, so ini adalah ulang kaji yang lepas sahaja. Sebab saya cuma terima daripada dapat balik apa kita panggil? Daripada
dapat balik latihan tu. Dekat group tu kan saya suruh buat, lepas tu snap. Okay, yang bagi pada saya cuma Sanjana dengan siapa? Sanjana dengan saya tak jumpa Syarif pula. Jadi yang lain tu saya risau takut awak tak buat lagi ataupun awak tak faham sebab saya suruh SS. Saya suruh screenshot kan. Baru saya boleh tengok betul ke tak awak buat. Saya nak semak. Okay, jadi harapnya dah faham lah, saya jelaskan sekali lagi. Okay, so sekarang barulah saya nak teruskan dengan tajuk hari ni. Dah ramai juga kan? Nadia Sanjana, Nadia, Zarania, Zafira, Nawar dengan Akrobin. Takris tak ada. Selalu Takris ada juga. Okay, baik. Ni baru kita masuk tajuk hari ni. Tajuk hari ni sekejap je. Pendek je. Okay, jadi setakat ni boleh lagi. Harapnya boleh lagi lah. Okey lagi ke? Okey, thank you Sanjana. Baik, kita sambung ya. Okey, ni adalah tajuk Okey Aiman, thank you. Okey, ni adalah tajuk yang terakhir dalam bab 8. Okey, tajuk yang terakhir iaitu isotop. Okey, pernah dengar tak isotop ni? Kalau dalam buku teks awak ni, muka surat 175, okey, dia ada bagi satu laman sejarah. Jumpa tak muka surat 175? Boleh tak cikgu nak minta siapa-siapa tolong bacakan. Ada satu laman sejarah dekat situ. Siapa nak baca pagi ni? Laman sejarah ke surat 175. Cepat, siapa nak cuba? Dia tak ada apa pun, baca je. Nak dengar suara awak. Lama tak dengar suara awak. Okay, anyone? Yang perkataan isotop tu. Ke buku pun tak buka ni? Okay, cepat. Dalam ni tak ada, tak letak ke laman sejarah ni. Ada. Tengok kat sini. Kalau kata awak tak buka buku, ini yang saya maksudkan, laman sejarah pada muka surat 175. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak baca? Baca je, tak payah fikir apa-apa pun. Sudah, ada orang tak ada ni. Cepat. Baik, cikgu. Okey, Sanjana. Perkataan isotop berasal daripada perkataan Yunani isos yang bermaksud sama dan topsos yang bermaksud tempat. Perkataan ini bermaksud isotop bagi suatu unsur mempunyai kedudukan yang sama dalam jadual berkala unsur moden. Okey, thank you Sanjana. Baik. Isotop ni maksudnya dia sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani yang membawa maksud tempat yang sama. Okey, dipisahkanlah isos dengan topos tu. Dia bila digabungkan dia adalah membawa maksud kedudukan pada tempat yang sama. Okey, jadi isotop dalam erti kata jadual berkala kita ni memberitahu bahawa unsur itu terdapat dua ataupun lebih unsur yang terletak pada kedudukan yang sama dalam jadual berkala unsur. Jadual berkala kita dah belajar kan? So, maksudnya setiap tempat itu ada ahlinya. Setiap kotak itu masing-masing diisi oleh unsur. Tapi ada sesetengah unsur dia ada dua ataupun lebih unsur yang sama, tapi dia punya ada beza sikit. So dia ada lebih sikit, dia macam ada kembar lah. Contoh, ini contoh cikgu bagi tahu. Nombor 1, nombor unsur dengan nombor proton 1 sampailah yang kita belajar sampai 20 kan. Yang kita belajar sampai 20 itu adalah unsur single, unsur tunggal.
Okay, yang kita nampak secara nyatanya. Okay, dan boleh jadi ada unsur dekat situ yang ada kembar. Faham tak? Ada kembar, maksudnya dia ada kembar, dia unsur dia sama tapi dia ada beza. Okay, dia sama tapi dia ada beza. Macam kembar lah, dia sama tapi dia mesti ada beza sikit. Okay, jadi isotop adalah semua atom yang terkandung dalam suatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Okey, bilangan proton dengan neutron yang sama. Namun begitu terdapat unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Okey, kita belajar PEN. Ingat lagi kita belajar PEN. Zarah subatom. Okay, kita ada P, proton, elektron dan neutron. Okay, tadi baru je kita belajar tentang elektron, susunan elektron, macam mana elektron dipindahkan. Okay, untuk isotop ini dia lebih kepada kita akan tengok proton dan juga neutron. Okay, proton dan juga neutron yang terletak dalam nukleus. Kita ada apa? Pernah ada dalam nota awak tu, cikgu suruh lukis proton, proton ini positif proton, negatif, bukan negatif, neutron itu saya wakilkan dengan N. Okay, jadi dalam nukleus ni tempat ini diisi oleh proton dan juga neutron. Okay, untuk unsur tertentu dia punya bilangan proton sama, okay, tapi dia berbeza pada bilangan neutron ini. Okay, neutron ini berbeza. Jadi kita tengok lebih jelas. Ini contoh unsur yang ada isotop, unsur yang ada kembar. Okay, tengok yang pertama adalah hidrogen. Okay, hidrogen dilabelkan hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Maksudnya dia ada kembar 3. Dia ada kembar 3. Jadi hidrogen kalau awak tengok dalam jadual berkala, bilangan proton dia 1 sahaja. Okay, bilangan proton sama, dia mesti sama. Okay, bilangan proton sama, yang ni tak berubah. Bilangan elektron pun sama, cuma berbeza bilangan neutron. Okay, bilangan elektron ini awak copy sahaja nombor bilangan proton. Copy, sebab ini adalah atom. Okay, sekarang kita bukan bercakap tentang ion, sekarang kita bercakap tentang atom. Jadi bila atom bermaksud proton sama dengan elektron. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi automatik bila awak buat jadual macam ni, okey, awak dah tahu bilangan proton daripada jadual berkala. Hidrogen 1. Okey, automatik daripada sifat ini kita tahu bilangan elektron. Okey, copy sahaja. Bilangan elektron pun 1, 1, 1. Yang berbeza hanya bilangan neutron. Okey, untuk hidrogen 1 dia tak ada neutron. Kosong. Untuk hidrogen 2 dia ada 1. Untuk hidrogen 3 dia ada 2. Okey, awak jangan risau. Nombor ini awak tak perlu hafal tapi awak perlu kira sahaja. Okey, ingat. Nombor ni tak perlu hafal tapi awak kena pandai kira. Jangan pula awak menghafal benda ni, jenuh ni. Ni unsur ni tak sama ni. Ni contoh, ini contoh. 3 contoh je ni. Okey, kalau dia bagi contoh lain macam mana? Takkan awak nak hafal semua kan? Jadi awak kena pandai kira. Nanti saya ajar kira dia macam mana. So tengok untuk karbon pula. Karbon 12. Karbon 12 dia sebab nombor proton dia. Awak tengok karbon dalam jadual berkala, karbon adalah pada kumpulan 14 skala 2. Jadi dia punya nombor proton adalah 6. Okay, so 6. So semua sama, adik-beradik 6. Okay, jadi bilangan elektron pun sama. 6, 6, 6. Yang berbeza cumalah neutron dia. Ni pun sama, jangan risau. Saya tak suruh awak hafal, kejap lagi saya ajar awak kira macam mana. Okay, ini adalah oksigen. Oksigen nombor proton dia 8, automatik. Elektron dia pun 8 dan neutron dia adalah berbeza, tak sama. Okay, so ini dalam jadual contoh. Okay, sekarang ini gambar apa? Okay, ini contoh hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Nampak tak dia punya lukisan? Okay, dalam hidrogen 1 tadi kita kata kita ada satu proton, ada 1 tapi neutron kosong. So tak adalah neutron kat sini. Okay, ni adik-beradik dia yang pertama. Ni abang sulung lah.
Okay. Kemudian bila hidrogen 2, isotop lah ni, ini panggil isotop. Okay. Isotop bagi hidrogen, dia ada proton dia sama, satu. Nampak tak? Proton satu, satu. Jadi untuk hidrogen yang kedua ni dia ada satu neutron. Nampak? Dan untuk kembarnya yang ketiga, proton masih lagi satu tapi neutron dia ada dua. So inilah beza dia. Nampak sama tapi beza kan. So ini kita panggil sebagai isotop. Setakat tu jelas lagi tak isotop? Jelas lagi? Risau pula saya ni, senyap je ni. Kau sambung tidur ni. Kau sambung tidur. Faham cikgu. Faham. Okey, baik. Kalau faham kita boleh sambung. Okey, isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Ini awal-awal hari tu cikgu dah pernah sentuh nama dia. Ini nombor nukleon adalah sama dengan G-same. Yang ni boleh tengok dalam awak punya jadual berkala. Buku teks awak, muka surat. Sambil-sambil kan. Muka surat 171. Awak cari G-same. Sekejap. Kenapa tak jadi yang ni? G-same atom relatif. Allahuakbar. Dia tarik. Okay, G-same atom relatif. Okay, G-same atom relatif. Kan ingat tak hari tu masa awak mula-mula jumpa jadual berkala, kita akan tulis macam ni. Contoh Na, saya ambil unsur natrium. Saya suka Na sebab nama saya Na kan. Jadi kita akan tulis dia macam ni dalam kotak tu. Okay, dia ada nombor proton, kita tahu 11. Dan yang bawah tu nombor besar tu adalah 23. So inilah nukleonnya. Inilah G-same atom relatif. Okay, ini adalah G-same atom relatif atau nama pendek dia nombor nukleon. Jadi nanti dalam nota buat catatan sikit, nombor nukleon sama dengan G-same atom relatif. Okay, baru awak tak lupa. Sebab ni semua benda baru bagi awak kan. Okay. Nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom itu. Okay, mana nak dapat nombor 23 ni? Mana nak dapat nombor 23 ni? Mana nak dapat nukleon ini? Dia sebenarnya adalah hasil tambah, okay, hasil tambah proton dengan neutron. Proton dengan neutron ada dalam nukleus, betul tak? Okay, proton dengan proton dengan neutron, saya lukis sekali lagi. Proton dengan neutron, okay, katakan inilah. So ini dalam nukleus. Saya lukis satu je lah Okay, dalam nukleus ada proton, ada neutron. Okay, abaikan elektron kat luar. Elektron dah habis dah cerita dia. Ada proton, ada neutron. Jadi macam mana kita nak tahu nombor nukleon? Okay, nombor nukleon ini adalah, saya tulis nombor nukleon biasanya kita akan wakilkan dengan N besar. Nak bezakan dengan neutron. N besar nukleon, N kecil neutron. Bunyi macam sama kan? Tapi beza. So awal-awal ni mungkin awak rasa macam keliru sikit. Tapi tak apa, lama-lama awak akan biasa. Nukleon kita guna N besar. Okay, kalau guna ayat matematik mudah dia, nombor nukleon ialah jumlah. Okay, jumlah maksudnya hasil tambah. Jumlah bilangan proton, maksudnya saya pun tulis kat sini. Proton dan neutron. So kita dapat satu persamaan ringkas. Macam mana nak cari? Inilah yang cikgu cakap, cikgu nak ajar awak kira tu. Guna rumus ini. Nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Ini semua dalam nukleus. Ini semua dalam nukleus. Nukleus. Okey. Boleh cikgu dah slow-slow dah tu. Sebagai contoh, isotop hidrogen mempunyai satu proton dan dua neutron, ditulis hidrogen 3.
Contoh dia untuk isotop hidrogen ni hidrogen isotop hidrogen yang mempunyai satu proton, yang ni lah kan, satu proton dengan dua neutron. Satu proton, dua neutron. Okey, jadi tambahkan semua ni dapat nukleon dia. Awak dapat nombor nukleon. Jadi 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi ditulis hidrogen 3. Kalau dah tulis kat sini hidrogen 3. Kalau yang ni proton campur neutron dia 1 campur 1 dapat 2. So kita tulis hidrogen 2. Dan yang ni 1 campur kosong hidrogen 1. Okey, itu untuk contoh oksigen. Baik, boleh lagi sambung sikit. Ini yang kita tengok tadilah laman sejarah tu. Boleh lagi? Boleh lagi? Okey, tak apa, cikgu go slow-slow Baik, lepas ni latihan hari ni cikgu nak minta selain daripada awak buat nota untuk 8.3 ni, aktiviti 8.6. Ataupun okey, tak payahlah buat nota hari ni, nota tak ada apa sangat pun, cuma bagi tahu maksud isotop sahaja. Okey, dalam nota hari ni nyatakan maksud isotop. Ini pernah keluar periksa. Nyatakan maksud isotop. Okey, isotop maksud dia atom-atom unsur yang sama. Lepas ni cikgu taipkan. Kita di penghujungnya kita taipkan apa maksud isotop sebenar. Ataupun nanti dalam notis dekat kelas tu, cikgu akan salin satu maksud yang lengkap, awak hafal je yang tu. Okey, baik. Nanti aktiviti 8.6 yang cikgu nak awak buat adalah aktiviti 8.6. Menentukan bilangan proton, neutron dan nombor nukleon dalam isotop. Yang ni sebiji macam ni keluar periksa. Cuma dia tukar isotop je. Dalam ni dia bagi klorin, natrium dengan bromin. Dalam periksa itu dia bagi apa tah? Unsur lain lah. Tapi sebiji macam ni awak kena isi. Jadi awak kena belajar isi. Jadinya cikgu tak masukkan aktiviti 8.6 dalam slide. Okey, jadi cikgu nak ajar awak mengira tadi kan. Menggunakan rumus ini sahaja. Nukleon, okey, nombor nukleon. Kita tulis pendek-pendek je lah supaya asal awak beza. Nukleon sama dengan proton. Dia smooth lah. Proton tambah neutron. Kenapa dia terputus kat situ? Neutron. Ini sahaja rumus yang awak kena pakai. Awak guna rumus ini untuk jawab aktiviti 8.6. Okey, contoh dia klorin 35 dengan klorin 37. Okey, klorin 35, cikgu tulis pendek je lah klorin 35 dengan kembar dia klorin 37. Okey, dia tanya proton, ini jadual. Dia tanya proton, elektron dan juga proton, neutron. Elektron buat apa tak payah. Neutron dan nombor nukleon dia. So N besar, yang ni N besar. N besar nombor nukleon dia. Jadi automatik nombor proton awak boleh dapat daripada jadual berkala. So klorin pada kumpulan 17 skala ketiga. Jadi klorin proton dia adalah 17. Jadi kena ingat selagi mana dia adalah unsur klorin, protonnya sama 17 juga. Ya Allah, sorry lah 17 juga. Jadi dalam jadual tu dia dibagi juga maklumat. Neutron dia 18. Untuk yang atas ni klorin 35, neutron dia 18. Jadi yang kita tak tahu adalah nukleon dia. So awak cuma guna rumus ini saja. Nukleon
yang ujung ni sama dengan proton campur neutron 17 campur 18 dapat nukleon. Okey. Simple je kan? Next, dia bagi nombor nukleon pula 37 dekat sini. Kalau awak tengok buku teks awak faham apa yang saya tulis kat depan ni. Okey, untuk klorin 37 kita ada nombor proton yang kita dah cari tadi dan kita ada diberi nombor nukleon. Baik, masukkan dalam rumus ni, awak boleh dapat bilangan neutronnya. Kita nak tahu yang ni bermaksud nombor nukleon tolakkan dengan proton. 37 tolak 7. So awak akan dapat dekat sini berapa? Ni je yang cikgu nak ajar kiranya. Yang penting nombor nukleon sama dengan proton tambah neutron. So boleh setakat ni cikgu tunjuk satu je lah contoh. Boleh ya? Boleh? Okey, boleh. Baik. Last but not least, yang ni awak boleh baca sahaja. Kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Baik, yang ni yang ni boleh baca je sebenarnya. Awak baca sahaja muka surat 176 itu. Dan cikgu nak awak buat nombor 2, nombor 3. Nombor 3 apa yang awak perlu buat adalah aktiviti 8.7. Aktiviti 8.7, okey, bidang perubatan, bidang pertanian, arkeologi dan geologi, teknologi makanan, industri kertas dan penjanaan tenaga elektrik. Ini muka surat 177 buku teks awak. Kejap lagi cikgu ingatkan dalam notis kelas. Okey, isotopnya dan kegunaan. Awak kena cari kegunaan isotop natrium 24 dalam bidang perubatan. Apa fungsi dia, apa kegunaan dia. Dalam bidang perubatan juga isotop kobalt 60 ni, apa kegunaan dia. Dan awak kena ingat isotop-isotop yang tersenarai dalam ni adalah isotop yang biasa ditanya dalam periksa. Sebab tu cikgu suruh awak buat. Okey, awak buat dulu. Nanti cikgu akan bagi jawapan dan anda boleh semak. Tapi saya tak akan bagi terus jawapan. Mungkin petang ni ataupun mungkin esok baru saya bagi. Saya nak suruh awak cari dulu. Okay, saya tak akan bagi senang-senang sebab ini masuk periksa. Jadi untuk hari ni, okay, cikgu nak tamatkan di sini je lah. Untuk hari ni apa yang awak perlu buat adalah yang pertama, ini sebagai nota merangkap latihan. Nombor 1, maksud isotop. Nombor 2, aktiviti 8.6 dan nombor 3, aktiviti 8.7. Okey, itu sahaja yang kena buat hari ni. Ada soalan tak? Awak nanti kejap lagi awak tengok dulu apa yang ada dalam situ, baru awak tahu apa nak buat. Okey, selain daripada tu ada soalan lain yang berbangkit? Oh, dah sendawa, sorry. Ada tak ada? Kalau tak ada, cikgu tamatkan dekat sini. Lepas ni, tolong isi kehadiran. Nanti cikgu bagi link. Link sama je sebenarnya tapi takut awak susah nak cari kan. So cikgu akan bagi je. Okey, Sanjana dah respon tak ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih yang join. Lepas ni, jangan lupa refer pada notis tu. Takut awak terlupa ke apa ke, refer pada notis yang mana kena buat. Okey, itu sahaja. Terima kasih dan boleh bersurai.